Ipoh Timur. Terima kasih Timbalan Speaker. Tangan kiri kita, keselamatan cyber yang kukuh amat penting untuk melindungi kepentingan nasional. Pada masa yang sama, tangan kanan kena melindungi hak individu, mendorong inovasi dan pelihara ketelusan dan accountability. Tetapi kekerapan ancaman dan kecanggihannya sekarang meningkat saban tahun. Negara, korporasi, individu-individu seperti kita, semuanya terkesan. Serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017, impaknya global. 150 negara, ratusan ribu komputer dalam sistem kesihatan, kerajaan, korporasi, semuanya habis terjejas. Pembatalan temujanji hospital, pembedahan merugikan berbilion-bilion dolar, belum masuk lagi kemungkinan nyawa pun tergadai. Di USA, pada tahun 2017 kalau tak silap, pecah data Equifax mendedahkan maklumat peribadi sensitif sekitar 147 juta orang. Risiko pencurian identiti dan penipuan antara kesan sosial yang kita nak elakkan jadi di Malaysia. Serangan ransomware NotPetya 2017 juga, impaknya global. NotPetya pada mulanya disasarkan kat Ukraine tetapi cepat merebak ke seluruh dunia, menyebabkan kerugian berbilion-bilion dolar kepada syarikat-syarikat multinasional yang paling kuat, paling berkapital pun terjejas, termasuk syarikat-syarikat logistik macam Maersk dan Merck. Kesan sosialnya kurang langsung, tetapi menonjolkan kerentanan data peribadi, dan secara ekonomi ia adalah satu insiden cyber yang paling mahir sekali, dengan syarikat menghabiskan jutaan untuk pemulihan. Dan dari segi politiknya pun ada kesan, di mana ia telah meningkatkan ketegangan antara Rusia dengan Ukraine, sebab kononnya tuduhan dakwaannya adalah Rusia telah dipersalahkanlah dalam serangan ini. Betul ke tidak, itu terserah. Dalam negara kita ada juga insiden-insiden yang melibatkan Malaysia Medical Council. Ini sebenarnya senarai yang panjang semua serangan cyber atau cyber attack yang telah dialami oleh Malaysia. MMC sendiri pernah kena, Astro IPTV kena, dan pelbagai mobile service providers dengan izin sampai 46 juta data telah tercicir ke, terhilang ke, tergodam ke, tercuri. AirAsia 5 juta pada tahun 2022, data tercicir, terhilang, tergodam. Bulan Februari tahun lepas, 9 entiti kerajaan kita sendiri telah kena dengan 28 juta ketirisan maklumat, kira-kira 33 GB. Bulan Jun, sekali lagi, kononnya 6 entiti kerajaan, 417 GB yang kena, terhilang, tergodam. Banyak lagi. Setakat tahun 2023 pula, Oktober lepas, kerajaan sahaja merangkumi 28.67% daripada keseluruhan kebocoran data, ekoran daripada penggodaman dan cyber security issues. Insiden-insiden ini menggambarkan kesan multifaset ancaman keselamatan cyber. Ia mempengaruhi kepercayaan sosial, kestabilan ekonomi dan hubungan politik antara negara, dalam negara dan global. Dan impaknya menuntut kita untuk bersedia memperkukuh negara melalui sebuah tindakan, sebuah pendekatan komprehensif seperti RUU ini. Dan itulah sebabnya Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024, suatu rang undang yang pada khidmat saya amat penting, wajib untuk melindungi infrastruktur maklumat kritikal dan keselamatan nasional, keselamatan negara yang mungkin akan timbul kebimbangan dalam kalangan masyarakat, terutamanya syarikat teknologi dan pengguna-pengguna teknologi yang merangkumi kita semua dalam dewan ini maupun di luar sana. Itulah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli yang berhormat, saya kena terasa wajib dipanggil, bukan saja dia timbalan pengurusi parti saya, kerana menteri kita, yang berhormat menteri kita pada waktu awal dia masuk sebagai Kementerian Digital, sebuah kementerian yang umurnya 4 bulan, 3 bulan saja. Dia hanya 2 agensi dalam tangan, 6 akta dalam tangan, nak buat kerja apa, tapi tetap dia
pusing satu dunia, kembali ke tanah air, libat urus dengan semua kementerian. Akhirnya adanya akta yang kita tengah menggubal ini, dan harap-harap dengan sokongan semua termasuk di sini dan sana, kita bagi tepukan meja dan juga sokongan yang padu untuk meluluskan undang-undang ini. Boleh? Boleh Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja saya nak puji. Bukan saja nak puji. Ada kekhawatiran. Ipoh Timur puasa kot. Apa? Teruskan. Bulan puasa? Saya puasa. Puasa makan je lah. Okay. Bukan saja puji. Ada juga sedikit kekhawatiran dan kebimbangan yang saya rasa terpanggil untuk bawa kepada mata dan telinga ahli-ahli yang berhormat. Kita bertepan dan bermain dengan kebimbangan apabila nak perkenalkan suatu perkara yang baru, dengan akta yang baru, dengan kuasa yang baru. Rata-ratanya kebimbangan kita adalah tentang bagaimana RUU ini bersilang dengan hak privasi dan undang-undang perlindungan data. Kuasa yang luweh sangat ni untuk kumpul, untuk analisa data ni boleh bawa kepada potensi melampaui batas. Mungkin. Masyarakat sivil di luar sana perlukan jaminan dan mekanisme pengawasan untuk cegah salah guna data-data tersebut. Dari segi aspek kebebasan bersuara, bagaimana caranya rang undang-undang ini memantau dan mengendali ancaman cyber boleh membawa kepada censorship. Bagaimana kita nak mengekang supaya tidak ada kesan censorship akan dirasa oleh syarikat-syarikat teknologi. Sekatan untuk bersuara dalam talian dan sebagainya. Satu lagi kebimbangan tentang ketelusan dan accountability oleh agensi keselamatan cyber nasional dan ketua eksekutifnya yang dalam undang-undang ini memang memberi kuasa yang cukup besar dan luas. Beban regulasi atau peraturan dan tata kelola di mana syarikat teknologi mungkin berdepan dengan keperluan lesennya, syarikat-syarikat penyediaan perkhidmatan lah, amalan atau standard yang baru. Adakah ini mungkin boleh dan berupaya untuk mengekang inovasi? Kalau regulasi peraturan terlampau banyak, mungkin dia boleh mengekang inovasi. Jadi syarikat-syarikat teknologi kecil mungkin akan kurang sumber untuk patuh atau compliant, mungkin saja tak dapat nak bertapak. Dan ada 2-3 lagi lah. Tapi akhirnya sekali, saya nak mohon mencadang kepada kementerian, kepada menteri sendiri, bahawasanya pada tahun 2025, Malaysia akan menjadi pengerusi kepada ASEAN. Sebagai seorang yang ada sedikit insight dengan izin dalam konteks kerja-kerja ASEAN atau Malaysia dalam konteks ASEAN dan di global geopolitiknya, saya rasa wajar dan perlu. Sedangkan kalau kita tahu dan kita kaji dan tengok desired outcome dalam ASEAN Digital Master Plan, ada perlunya untuk kita meningkatkan usaha negara untuk menerajui agenda cyber security untuk bukan saja Malaysia tetapi khusus pada tahun 2025 di mana Malaysia menjadi pengerusi kepada ASEAN untuk menerajui dan memimpini agenda cyber security. Dan saya rasa, saya tahu, saya bangga, saya yakin dengan rang undang-undang ini Malaysia akan memimpini agenda cyber security dan kita bina tembok keselamatan. There is a pun there. Bina tembok dan tonggak utama cyber security dengan akta ini memimpin Malaysia masuk sebagai pemimpin ASEAN pada tahun 2025 bila Malaysia jadi ASEAN Chairman nanti. Dan akhirnya saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin sekiranya Ipoh Timur pernah terlanjur kata memang kerap berlaku. Saya ingin mohon maaf dan kepada yang masih puasa, selamat berpuasa untuk beberapa hari lagi dan sekian, terima kasih, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ipoh Timur menyokong penuh-penuhnya. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur.